Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua dan salam Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan dalam Ramadan kali ini kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mana kita nak teruskan dengan kuliah kita, kuliah pada minggu yang keempat, yang mana kita nak melihat tentang zaman Rasulullah SAW sebagai permulaan ketamadunan Islam dan seterusnya diteruskan oleh zaman Khulafa Ar-Rashidin. Maka ini sedikit sebanyak kandungan pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan permulaan tamadun Islam. Bila nak cerita tentang permulaan tamadun Islam, kita perlu melihat tentang kondisi masyarakat pada waktu itu yang dinamakan sebagai masyarakat jahiliyah. Kemudian bermulanya tamadun Islam itu pada zaman Rasulullah dan seterusnya pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Baik, yang mana permulaan tamadun Islam pada zaman Rasulullah SAW bermula pada tahun 610 Masihi. Sekarang ni berapa Masihi? 2020 Masihi. Maka lebih daripada 1400 tahun yang lepas bermulalah tamadun Islam ini di Mekah, kemudian disebarkan di Madinah, kemudian Rasulullah patah balik ke Mekah dan seterusnya Islam ini berkembang ke seluruh dunia. Kemudian selepas wafatan Rasulullah diteruskan oleh 4 Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman Ibn Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka ini adalah masyarakat Arab jahiliyah sebelum zaman Rasulullah SAW. Kalau lihat dalam peta ni, ini yang dinamakan semenanjung tanah Arab. Maka bermulanya tamadun Islam ini di Mekah, kemudian di Madinah. Di akhir sebelum kewafatan Rasulullah, hampir keseluruhan semenanjung tanah Arab ini mula mendapat Islam. Kemudian diteruskan pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, maka Islam itu sampailah ke sebelah Afrika ini. Di sebelah atas ini adalah kawasan Eropah dan sampailah ke bahagian Iraq dan Iran. Islam itu telah mula berkembang daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, seterusnya sampailah kepada zaman Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Maka ini gambaran Mekah pada zaman ataupun pada sekitar Rasulullah berumur 40 tahun pada waktu itu, 610 Masihi. Maka Rasulullah dilahirkan sekitar 570 Masihi, umur Rasulullah 40 tahun, 610 Masihi. Dan ini adalah gambaran keadaan kota Mekah pada waktu tu. Sebab itulah bila kita nak cerita zaman Rasulullah ni, kita kena rasakan bahawa kondisi Mekah pada waktu tu. Kita tak boleh cerita Mekah zaman sekarang yang dah maju, yang dah moden dan sebagainya. Maka yang mana masyarakat jahiliah pada zaman Rasulullah SAW, kalau nak tengok gambaran ni dari sudut agama, ya, mereka menyembah berhala, yang mana mereka tahu adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tetap juga menyembah berhala. Di sekeliling Kaabah ada lebih kurang 360 berhala, macam-macam nama, macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Dan juga ada sebahagian kecil daripada mereka yang menganuti agama Majusi, sembah api, dan ada juga menganuti agama Nasrani. Selain daripada itu, kepercayaan mereka kuat mengamalkan ajaran-ajaran khurafat, yang mana mereka banyak tukang-tukang tilik dekat Mekah pada waktu tersebut. Nak pergi berniaga, akan jumpa tukang tilik. Kemudian tukang tilik tu akan bagi tahu, buat sekian. Dan juga waktu kalau nak pergi berniaga jauh, mereka akan lepaskan burung daripada rumah, luar pintu rumah dia akan lepaskan burung. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, maka dia kata aku kena berniaga sebelah kanan je. Kalau berniaga sebelah kiri, suai. Kalau burung tu terbang sebelah kiri, aku kena berniaga sebelah kiri je. Kalau burung tu terbang ke belakang, ini tak payah berniaga, tak untung. Tak ada kaitan sebenarnya burung tu dengan kepercayaan, dengan perniagaan dan sebagainya. Tapi mereka mengamalkan benda-benda karut-marut macam tu. Selain daripada itu, dari sudut politik, mereka hidup berpuak-puak, hidup berkelompok dan sebagainya. Siapa yang bangsawan, siapa yang berkuasa, dia akan menerajui Mekah. Dari sudut ekonomi dah ada dekat Mekah pada waktu tersebut. Sebabnya Arab sendiri dah menjalinkan hubungan ekonomi, hubungan perniagaan dengan kawasan-kawasan Eropah, di Byzantine dahulu, juga dengan kawasan India, juga sampai ke negara China pun dah sampai dah barangan-barangan Arab ini sendiri. Tapi bila Mekah itu menjadi pusat ekonomi, mereka mengamalkan kegiatan ekonomi yang tidak adil, selalu menindas orang dan sebagainya. Selain daripada itu, orang-orang Arab jahiliah ini terkenal dengan perompak. Mereka suka merompak rombongan-rombongan perdagangan. Maka
Dalam masyarakat yang macam ni, rosak akidah, rosak akhlak dan sebagainya, Rasulullah SAW pun diutuskan. Maka Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, daripada umur Rasulullah 40 tahun sehinggalah Rasulullah wafat umur 63 lebih kurang, yang mana boleh dipecahkan kepada 2 tahun. 13 tahun yang pertama di Mekah dan 10 tahun yang berikutnya di Madinah. Maka pada waktu Rasulullah SAW di Mekah, tumpuan dakwah Rasulullah ini lebih menjurus kepada akhlak dan pembinaan akidah, yang mana Rasulullah beritahu tentang menyembah Allah, jangan menyembah berhala, ingatlah adanya hari akhirat. Semua yang berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan akhlak. Jangan menindas orang-orang miskin, hendaklah berurusan baik dalam jual beli dan sebagainya. Manakala apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, barulah aspek-aspek syariah perundangan itu ditekankan. Tentang hukum puasa, zakat, haji, semuanya sewaktu Rasulullah dah berhijrah ke Madinah. Ada hikmah dia. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala terus wajibkan semua dekat Mekah pada waktu tersebut, alamatnya orang-orang ni akan merasakan bahawa Islam ini satu agama yang susah. Maka sebab itulah yang ditekankan awal-awal adalah berkenaan dengan akidah. Hendaklah menyembah Allah, hendaklah tahu adanya hari akhirat, tahu kita wajib buat baik sebab ada balasan nanti di hari akhirat kelak. Dan ini kita boleh pecahkan sewaktu Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun. Awal-awal sewaktu Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah berdakwah dulu secara sulit selama 3 tahun. Kenapa Rasulullah berdakwah secara sulit? Tujuan dia untuk bina pasak-pasak Islam dan juga untuk mengelakkan orang-orang ni terkejut dengan satu agama yang baru. Kita cerita tadi, dekat Mekah ada fahaman menyembah berhala, ada fahaman menyembah api Majusi, dan ada juga fahaman agama Nasrani. Tiba-tiba muncul satu agama yang baru, entah datang daripada mana dah. Sebab itulah Rasulullah dakwah dahulu secara sulit, hanya kepada kaum-kaum kerabat dan sahabat handai yang terdekat sahaja. Maka apabila selepas daripada 3 tahun, barulah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terang, yang mana berlangsung selama 10 tahun, ajak orang mentauhidkan Allah, membenteras perhambaan, benteras kemungkaran, dan juga untuk pemulihan akhlak masyarakat pada waktu tersebut. Dan of course, bila mana Rasulullah berdakwah secara terang-terang ini, dah tentulah masyarakat Quraisy, masyarakat Arab Jahiliyah tidak mahu terima tentang ajaran Islam. Kerana apa? Antara faktor-faktor dia, yang pertama, persaingan menjadi ketua Quraisy. Kita tahu, siapa bangsawan, siapa golongan yang ada pengaruh, maka dia ada jawatan dalam masyarakat Mekah pada waktu itu. Jadinya, kalau semua orang masuk Islam, agak-agak siapa akan jadi ketua? Dah tentu Nabi Muhammad. Maka mereka rasa kedudukan mereka ini tergugat. Selain daripada itu, mereka nak mempertahankan amalan menyembah berhala ni. Mereka kata ini tradisi nenek moyang mereka lah, dah beratus tahun mereka sembah berhala. Dan juga satu perkara, Islam menyamaratakan taraf antara tuan dan hamba. Kita sedia maklum, dalam Islam, engkau kaya ke, engkau miskin ke, engkau hamba ke, engkau siapa pun, dalam Islam semua sama. Yang membezakan hanyalah ketakwaan semata-mata. Maka orang-orang kafir Quraisy ni, mereka golongan bangsawan, mereka ada hamba-hamba dia, maka mereka rasa macam hinanya mereka ni kalau mereka masuk Islam, sebabnya hamba-hamba mereka dah Islam. Kalau mereka masuk Islam, mereka hanyalah setaraf dengan hamba mereka sahaja. Selain daripada itu, Islam bagi tahu pasal hari akhirat. Bagi mereka sebelum ni, kalau orang tu dah mati, habis. Dah mati terus mati. Tetapi Islam bagi tahu, kalau kita dah mati, sebenarnya itu adalah satu permulaan baru kita nak menuju ke akhirat. Selain daripada itu, akan hilangkan mata pencarian pembuat berhala. Ini satu sumber ekonomi. Sebab dekat Mekah sendiri ada 360 berhala. Maka kalau orang datang sembah berhala tu semua, bila nak balik ke tempat dia masing-masing, mereka akan bawa berhala, patung berhala kecil-kecil ni. Maka itu adalah sumber pendapatan. Dan juga akan menghilangkan penghormatan orang Quraisy ini sebagai penjaga Kaabah. Sebab itulah mereka menentang habis-habisan tentang ajaran Islam ini. Maka untuk menyelamatkan orang Islam, sebab kalau tengok dalam filem yang Ustaz dah sharekan melalui YouTube sebelum ni, kita tengok orang-orang Islam tu kena ditentang sangat-sangat hebat. Sumayyah syahid, dibunuh oleh Abu Jahal. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bilal bin Rabah kena seksa teruk. Anak Sumayyah, Ammar bin Yasir juga kena seksa. Ramai orang-orang Islam ini diseksa. Maka oleh yang demikian, untuk menyelamatkan orang-orang Islam ini, Rasulullah menganjurkan supaya berhijrah.
Hijrah yang pertama, hijrah ke Habsyah, yang mana hanya beberapa orang sahaja orang-orang Islam, berbelas orang sahaja orang-orang Islam yang miskin, yang memang tak ada sokongan. Maka Rasulullah suruh mereka ini berhijrah ke Habsyah, yang dipimpin oleh Uthman ibn Affan dan juga abang kepada Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib. Yang mana selepas daripada itu 2 tahun kemudian, Rasulullah dan para sahabat yang lain yang dah Islam semuanya berhijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah berhijrah ke Madinah? Sebab dijemput oleh masyarakat Madinah. Cerita dia macam ni. Yang mana kalau kita nak faham tentang Madinah ini selepas kedatangan Rasulullah SAW. Sebelum kedatangan Islam di Madinah, orang Madinah terbahagi kepada dua kelompok. Satu kelompok Arab dan bukan Arab. Bukan Arab ni siapa? Yahudi. Dekat Madinah ada Yahudi, tapi dekat Mekah tak ada Yahudi. So dekat Madinah ada orang-orang Yahudi, dah tentulah bukan Islam. Dan juga ada juga orang-orang Arab. Orang-orang Arab ini terdiri daripada puak Aus dan puak Khazraj. Aus dan Khazraj ni walaupun mereka dua-dua adalah bangsa Arab dekat Madinah, sebelum ni nama Madinah adalah Yathrib, mereka saling bergaduh berdua-dua, berperang antara satu sama lain. Kadang-kadang isu kecil je. Siapa yang lebih dermawan? Aus kata dia lebih dermawan, Khazraj kata dia lebih dermawan. Maka jadi perang. Sebab nak membuktikan sesuatu perkara saja. Yahudi buat apa? Yahudi supply senjata untuk dua-dua pihak ni. Maka peperangan yang macam ni, yang menang dia, yang bahagianya adalah Yahudi. Macam itulah juga kita dapat pengajaran kita ni dekat Malaysia. Kalau orang Melayu gaduh dengan orang Melayu, yang menjadi bahagianya, yang akan mengapi-apikan lagi adalah bukan Melayu. Inilah yang berlaku realiti pada zaman sebelum kedatangan Rasulullah SAW. Tetapi ada satu perkara. Yahudi ni, walaupun dia selalu mengapi-apikan, dia selalu supply senjata untuk Aus dan Khazraj, dan orang Aus dan Khazraj ni, dia pernah dengar. Yahudi bagi tahu, Yahudi ada kitab Taurat. Dalam kitab Taurat diberitahu bahawa Allah Ta'ala akan mengutuskan seorang Nabi akhir zaman. Dan kebetulan, bila mana orang Aus dan Khazraj ni, mereka datang ke Mekah untuk menyembah berhala, maka pada waktu tersebut mereka dah dengar adanya seorang lelaki mengaku menjadi Rasul akhir zaman, iaitu Muhammad SAW. Maka bila mana mereka jumpa Nabi Muhammad, mereka sedarlah bahawa memang inilah Nabi yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, lantas mereka masuk Islam. Bila mereka masuk Islam, Aus dan Khazraj ini, adakah terjadi lagi perpecahan? Dah tak ada perpecahan. Maka mereka dah tak ada peperangan kerana Islam ini mengajar penganutnya semuanya bersaudara. Maka mereka pun jemputlah Rasulullah dengan orang-orang muhajirin, orang-orang Islam dekat Mekah yang kena tindas sebelum ni, datanglah ke Madinah. Mereka akan memberikan perlindungan kepada orang-orang Islam ini. Maka Rasulullah pun berhijrah, Rasulullah pun beritahu kepada orang-orang Islam, berhijrahlah ke Madinah. Maka bila mana Rasulullah dengan umat-umat Islam sampai ke Madinah, orang-orang Islam Mekah ni sampai ke Madinah, maka struktur masyarakat Madinah pun berubah. Kalau tadi asalnya ada Arab dan bukan Arab, kita boleh bahagikan dekat Madinah sekarang ni, ada orang Islam dan bukan Islam. Siapa Islam ni? Terdiri daripada orang muhajirin. Orang-orang Mekah yang datang ke Madinah, yang hijrah ke Madinah, namanya muhajirin. Manakala ada orang-orang Ansar, penduduk asal Madinah terdiri daripada Aus dan Khazraj tu tadi, mereka dah masuk Islam. Rasulullah gelarkan mereka ini sebagai orang Ansar. Selain daripada itu, terdapat juga orang-orang yang bukan Islam di Madinah, yakni orang-orang Yahudi masih ramai lagi dekat Madinah waktu ni. Bani Aus, Khazraj, Qainuqa dan Qainuqa, Bani Nadir, Bani Mustalik dan sebagainya. Selain daripada itu, ada lagi orang-orang Arab yang masih lagi belum Islam dan mereka masih lagi menyembah berhala, tapi tak ramai. Dan apa yang Rasulullah SAW buat ketika sampai ke Madinah, ini antara 4 perkara besar yang Rasulullah buat sewaktu di Madinah. Dan dalam tempoh 10 tahun pemerintahan Rasulullah di Madinah, kita kena ingat, Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi juga merupakan ketua negara Madinah selain daripada seorang Rasul. Maka antara perkara yang Nabi buat, Nabi membina masjid, Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansar, Nabi melaksanakan piagam Madinah dan juga keadilan dalam ekonomi. Yang pertama, Nabi membina masjid. Kenapa benda pertama Nabi buat? Nabi membina masjid sebab masjid ni adalah satu kompleks yang ada semua benda. Yang mana sewaktu Masjid Nabawi dahulu, dia merupakan pusat ibadah. Betul, orang solat semua kat situ, orang bayar zakat semua kat situ. Pada masa yang sama, masjid juga adalah pusat pentadbiran.
yang mana bila sampai ke Madinah, orang-orang luar, delegasi-delegasi luar, duta-duta semua dia akan datang ke masjid. Nabi mentakbir melalui masjid. Selain daripada itu, dekat masjid juga adalah ada tempat pusat perlindungan fakir miskin. Yang mana siapa-siapa orang-orang Islam yang mereka ni fakir miskin, tak ada tempat tinggal dan sebagainya, mereka ni akan duduk dekat kawasan masjid. Dekat kawasan Masjid Nabawi, dekat belakang sekali ada lebih kurang macam satu bangsa lah. Maka orang-orang Islam yang tak ada tempat tinggal, mereka ni dinamakan sebagai ahli sufah. Mereka tinggal di kawasan masjid di belakang sekali sana. Maka masjid juga menjadi pusat perlindungan untuk fakir miskin. Selain daripada itu, masjid juga menjadi markas tentera. Rasulullah berbincang semuanya hal-hal ketenteraan juga di dalam masjid. Selain daripada itu, perkara yang kedua Rasulullah SAW buat, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kenapa Nabi persaudarakan? Kita kena lihat yang mana orang Muhajirin ni dia dah masuk Islam awal. 10 tahun ataupun 13 tahun lebih awal daripada orang-orang Ansar. Mereka ni dah tahu sedikit sebanyak pasal Islam. Tetapi bila mana mereka berhijrah ke Madinah, mereka ni tinggal sehelai sepinggang, tak ada apa-apa harta. Manakala orang-orang Ansar ni mereka ada harta, tetapi mereka baru nak belajar Islam. Maka Rasulullah ajar kepada mereka give and take. Apa maksud dia? Orang Ansar nak belajar pasal Islam, orang Muhajirin boleh belajar. Pada masa yang sama, orang Muhajirin nak teruskan kehidupan dia sebab mereka tinggal sehelai sepinggang. Orang Ansar boleh bantu mereka menyediakan tempat tinggal, bantu mereka untuk berniaga dan sebagainya. Ini give and take yang Rasulullah ajarkan. Selain daripada itu, orang-orang Ansar ni, penduduk asal Madinah ni, dia pandai bercucuk tanam, pandai bertani, dan orang-orang Muhajirin Mekah pandai berniaga. Maka mereka saling bergantungan antara satu sama lain. Dan perkara yang ketiga Rasulullah SAW buat, Nabi melakukan struktur dalam Piagam Madinah. Nabi membentuk satu undang-undang. Yang mana kalau kita dekat Malaysia ni, asas pembentukan negara Malaysia, kita ada Federal Constitution ataupun Perlembagaan Persekutuan. Maka asas pembentukan negara Madinah ini ada Piagam Madinah, yang mana ada 47 fasal berkenaan dengan hubungan sesama Islam dan juga hubungan orang Islam dan juga bukan Islam. Maka Piagam Madinah ini sebagai satu perlembagaan, satu asas dalam mewujudkan sebuah negara Islam, yang mana kita boleh jadikan contoh dalam pembinaan negara Malaysia. Selain daripada itu, Nabi juga melakukan keadilan dalam ekonomi. Nabi memperkenalkan cukai, kharaj, Nabi perkenalkan ghanimah, fai', jizyah dan sebagainya. Dan juga Nabi memperkenalkan zakat. Nabi juga menghapuskan amalan-amalan riba. Nak berniaga boleh, tapi tak boleh riba dan sebagainya. Nabi juga bukakan pasar-pasar perniagaan. Dan selepas kewafatan Rasulullah SAW, Nabi mentadbir sekitar 10 tahun lebih sikit. Kemudian Rasulullah pun meninggal dunia. Rasulullah sakit lalu meninggal dunia. Maka pemerintahan Islam diserahkan kepada Khulafa Ar-Rashidin yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini sedikit sebanyak Khulafa Ar-Rashidin, yang mana maksud Khulafa Ar-Rashidin itu adalah orang yang memegang jawatan. Khulafa ini adalah khalifah ketua Ar-Rashidin yang mendapat petunjuk. Kita ada 4 orang Khulafa Ar-Rashidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merintah tak lama, 2 tahun setengah ke 3 tahun sahaja. Nama sebenar Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dan Rasulullah SAW menggelarkan beliau dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Kerana Abu Bakar ini dia akan sentiasa membenarkan kata-kata Rasulullah SAW. Baik. Satu peristiwa pelantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang mana Rasulullah SAW meninggal dunia pada hari Isnin pagi, lebih kurang macam tu. Sebelum jenazah Rasulullah ini dikebumikan, orang-orang Ansar berkumpul dekat satu balai raya yang bernama Saqifah Bani Sa'adah. Mereka berkumpul, mereka nak fikir siapa yang perlu dilantik menjadi ketua negara Madinah. Sebab kita tahu, Nabi apabila Rasulullah meninggal, bukan sahaja meninggal sebagai utusan terakhir, tapi Rasulullah juga adalah ketua negara. Maka siapa nak mentadbir Madinah selepas ni? Maka pada waktu tersebut, Abu Bakar datang bersama dengan Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka datang ke sana. Kemudian pada waktu itu, Abu Bakar pun bercerita tentang hal-hal ini, hal-hal khalifah ini, hal-hal pentadbiran negara mestilah diserahkan kepada orang-orang Muhajirin. Maka pada waktu tersebut Abu Bakar
sebelah tangan dia angkat tangan Umar Al-Khattab, sebelah lagi dia angkat tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka dia minta dipilih salah satu daripada dua orang ni. Tetapi pada waktu tersebut, apa kata Umar Al-Khattab? Tidak. Yang mana Umar angkat pula tangan Abu Bakar, dia kata aku canangkan engkau Abu Bakar menjadi khalifah. Dan pada waktu itu semua orang Islam pun setuju, memandangkan ada sedikit hint yang Rasulullah tinggalkan. Antaranya apabila Rasulullah sakit, Abu Bakar yang menjadi imam sekitar 17 waktu solat, yang mana pada waktu sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah serahkan pemerintahan, Rasulullah serahkan wakil menjadi imam solat ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka sumbangan Abu Bakar walaupun memerintah tak lama 2 tahun lebih, adalah beberapa sumbangan besar Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan-golongan ini. Ada golongan murtad, orang-orang yang tak nak bayar zakat, dinamakan mani'uz zakat, dan golongan nabi palsu. Apa cerita dia? Bila mana Rasulullah meninggal dunia, orang-orang Islam yang lemah iman dia, mereka kembali murtad. Mereka kata Nabi dah meninggal, maka Islam tu dah tak ada, kembali sembah berhala balik. Ada golongan macam ni. Ada juga orang-orang yang tamak, tak nak bayar zakat, yang mana mereka tahu waktu Nabi hidup mereka bayar zakat dengan Nabi, yang mana dia kata Rasulullah dah meninggal dunia, so tak payah bayar zakat lah. Sedangkan kewajipan zakat itu sebahagian daripada rukun Islam. Ada muncul golongan-golongan ini, dan ada juga Nabi palsu. Antaranya ada yang mengaku Nabi, Musailamatul Kazzab. Musailamah ni mengaku diri dia Nabi, dan ada juga seorang perempuan namanya Sajah, bukan Sajat, Sajat lelaki. Yang mana ada Sajah, dia mengaku diri dia adalah Nabi di kalangan orang-orang perempuan. Maka ini semua adalah virus. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid Al-Walid jumpa semua golongan ini, minta mereka bertaubat. Kalau tak nak bertaubat, golongan ini perlu dihapuskan. Dan sumbangan Abu Bakar yang kedua adalah mengumpulkan Quran. Apa kaitan dia? Yang tadi kita cerita ada peperangan, yang mana Abu Bakar minta mereka ini semua dihapuskan. Jadi bila mana ada peperangan, ada tak orang-orang Islam yang meninggal dunia? Yes, for sure ada orang Islam yang meninggal dunia. Maka apabila ramai orang-orang Islam meninggal dunia, dan kita sedia maklum, Al-Quran zaman Rasulullah tu tak ada seketul, sebuku macam mana sekarang ini, yang mana semuanya tulis bersepah-sepah. Sebagai contoh, turunlah ayat Quran, surah An-Nur ayat 1 sampai 10 contoh. Maka Rasulullah sebarkan, Nabi beritahu, ada sebahagian sahabat tulis. Yang ada alat tulis lah. Zaman Nabi pun kertas tak ada. Yang ada mungkin anyaman, yang ada mungkin kulit binatang, yang ada mungkin papan batu dan sebagainya. Ada sahabat yang pandai tulis, tapi majoriti sahabat hafal dalam kepala. Jadinya, bila ada berlaku peperangan macam ni, ramai sahabat yang meninggal dunia. Maka Umar Al-Khattab merasa khawatir. Kerana apa? Bila ramai sahabat meninggal dunia, semua sahabat hafal Quran 30 juzuk dalam kepala ni. Tapi bila mana ramai meninggal, nanti takut generasi akan datang tak jumpa ayat-ayat Quran. Sebab penulisan Quran tu sangat terhad. Maka berbincang dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun bersetuju. Maka Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, untuk himpunkan Al-Quran. Maka Zaid pun kumpulkan. Tanya orang, siapa ada surah Fatihah? Lengkap, ambil. Kemudian surah Al-Baqarah, siapa ada Baqarah? Dia ni ada ayat 1 sampai 5, ambil. Siapa ada 6? Dia ambil 6 sampai 20. Betul, ada orang ni ada ayat 21 sampai 100. Kemudian continue, ada orang ayat 101 sampai berikutnya. Kemudian selepas Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya, dikumpulkan, lengkaplah satu Quran. Ini sumbangan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengelakkan supaya Al-Quran itu tidak hilang, tidak pupus di telan zaman. Kemudian selepas kewafatan Abu Bakar As-Siddiq, sebelum Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar mencadangkan supaya pemerintahan Islam diserahkan kepada Umar Al-Khattab, dan secara rasminya semua orang-orang Islam bersetuju menyerahkan pemerintahan kepada Umar Al-Khattab. Itu sedikit sebanyak riwayat hidup tentang Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab memerintah agak lama, sekitar 10 tahun, daripada 13 Hijrah sehinggalah 23 Hijrah. Maka banyaklah sumbangan Umar Al-Khattab. Antara perkara pertama yang menariknya, Umar Al-Khattab ini, bila mana dia dilantik menjadi khalifah, waktu tu Khalid Al-Walid sedang berperang dengan tentera Rom. Bila mana dilantik, Abu Bakar meninggal dunia, dilantik Umar Al-Khattab, perkara pertama yang Umar buat, Umar tulis surat. Umar hantar wakil pergi jumpa Khalid Al-Walid dekat medan perang itu.
bagi tahu bahawa Khalid Al-Walid dipecat sebagai panglima perang dan digantikan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini yang Umar Al-Khattab buat. Kalau kita dengar benda ni pelik. Dan Khalid Al-Walid gagal ke tak? Khalid Al-Walid sangat-sangat cemerlang. Tapi tujuan dia untuk menguatkan akidah umat Islam. Bila Khalid Al-Walid dapat surat ini, yang mana perkara pertama diberitahu Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal dunia. Perkara kedua, Umar Al-Khattab menjadi khalifah dan engkau Khalid dipecat. Ganti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Apa yang Khalid buat? Khalid panggil Abu Ubaidah Al-Jarrah, beritahu bahawa aku telah dipecat oleh Khalifah Umar, maka engkau Abu Ubaidah menjadi panglima perang, bimbinglah kami semua. Khalid Al-Walid tak marah pun. Kerana apa? Akidah umat Islam pada waktu tersebut. Yang pertama, Umar Al-Khattab nak ajar bahawa kemenangan bukan disebabkan Khalid Al-Walid. Walaupun Khalid Al-Walid memang sangat-sangat hebat, digelarkan Saifullah As-Salul, pedang Allah Ta'ala yang terhunus. Itu gelaran Khalid Al-Walid. Mereka sangat-sangat hebat. Semua peperangan yang diketuai oleh Khalid Al-Walid semuanya menang. Maka Umar nak ajar, kita menang bukan sebab Khalid tapi sebab Allah Ta'ala. Yang kedua, kita lihat bagaimana iman Khalid Al-Walid ini, dia tidaklah rasa aku dah kena letak jawatan, aku tak buat salah apa-apa pun, tak. Tapi tujuan Khalid Al-Walid berperang adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, bukan kerana pangkat. Maka Khalid Al-Walid tak ada masalah tentang perkara tersebut. Yang kedua, Umar melakukan pembaharuan dalam bidang-bidang ekonomi. Umar banyak majukan sektor pertanian, buka besar ladang. Umar memperkasakan institusi Baitul Mal. Baitul Mal ni boleh kata sebagai perbendaharaan negara, ditubuhkan oleh Umar Al-Khattab. Umar juga membentuk Majlis Syura. Umar juga membahagikan pentadbiran wilayah-wilayah Islam, dan Umar menubuhkan jabatan-jabatan ataupun dinamakan sebagai Diwan. Umar buat jabatan tentera, jabatan cukai, jabatan perbendaharaan. Bahasa mudah dia kita sebut sebagai kementerian lah kalau zaman sekarang ni. Yang mana Umar juga lantik qadi sebagai hakim di mahkamah dan sebagainya. Selain daripada itu, Umar juga menggalakkan banyak kegiatan-kegiatan ilmu, banyak belajar di masjid. Umar juga memperkenalkan cukai-cukai seperti mana yang dinyatakan. Umar juga membina empangan Abu Musa di Basrah dan empangan Amirul Mukminin di Mesir. Untuk apa? Kalau mana ada musim kemarau, maka kita dah ada stok simpanan air. Umar juga buat rumah-rumah tumpangan ataupun motel lah kita sebut. Okay? Dan Umar, sumbangan terbesar Umar Al-Khattab adalah Umar memperkenalkan kalender hijrah yang kita pakai sekarang ini, yang dinamakan sebagai takwim hijri. Sebelum ni, zaman Rasulullah ada kalender hijrah tak? Tak ada. Zaman Abu Bakar ada kalender hijrah tak? Tak ada. Tapi apa yang berlaku pada zaman Umar Al-Khattab, kita lihat ini tadi, yang mana pemerintahan Umar strategik. Umar dah buat kementerian dan sebagainya, maka dah tentulah banyak surat-surat yang daripada kerajaan pusat diutuskan kepada kerajaan-kerajaan negeri. Maka pada waktu tersebut, dia bukan macam sekarang, cepat sampai, benda tu makan masa. Maka Abu Musa Asy'ari yang menjadi Gubernur Mesir waktu tu, dia confused. Surat daripada Umar ni selalu datang, dia tak tahu mana yang awal, mana yang akhir. Maka pada waktu tersebut, Abu Musa kata kita perlu ada 1 tahun sebagai satu garis panduan kepada kita. Maka pada waktu tersebut, Umar pun bersetuju bila bincang dengan orang ramai, dengan sahabat, maka mereka menggunakan kalender hijrah. Hijrah itu sebagai satu tarikh. Zaman Umar pun dah berlangsung dah kan. Zaman Umar dah berlangsung 13 hijrah hingga 23 hijrah. Maka diteruskan sahaja benda tersebut. Dan selepas itu, Umar memerintah sangat-sangat baik, 10 tahun lebih, dan sangat-sangat cemerlang. Tetapi ada orang yang tak suka. Siapa yang tak suka? Dah tentu Yahudi. Dah tentu orang-orang bukan Islam tak suka dengan Umar Al-Khattab. Akhirnya Umar ini dibunuh oleh seorang lelaki bernama Abu Lu'lu'ah, yang mana dia ni asalnya penyembah api orang Majusi. Maka dia tak puas hati yang dia kena cukai, maka dia membunuh Umar Al-Khattab dalam satu peristiwa solat. Umar menjadi imam, ditusuknya Umar dengan satu pisau belati. Kemudian pemerintahan diserahkan kepada Osman ibn Affan, yang mana Osman memerintah sekitar 12 tahun. Yang mana ini sedikit sebanyak cara pelantikan Saidina Osman apabila pembunuhan Osman ini. Antara sumbangan Saidina Osman. Saidina Osman punya fasa 12 tahun boleh dibagikan kepada 2. 6 tahun aman dan 6 tahun ada pergolakan. Yang mana sumbangan Osman Al-Khattab antaranya diluaskan negara-negara Islam menjadi luas sampai Afrika, sampai Iran, sampai Afghanistan dan sebagainya menjadi negara Islam.
Antara yang lain, sumbangan Osman Ibn Affan adalah penulisan semula Quran yang kita guna sekarang ini dinamakan sebagai Mushaf Utsmani ataupun Resam Utsmani. Cerita dia apa? Yang mana ada perbezaan logat bacaan. Normal lah, setiap orang ada beza logat-logat dia masing-masing. Maka orang-orang zaman dahulu mereka baca Quran. Orang Arab pun banyak logat dia. Orang Arab Iraq baca Quran ikut logat Iraq. Orang Arab Syam baca Quran ikut logat Syam. Maka bunyi masing-masing itu berbeza. Maka sebab itu Osman ini dia samakan bacaan, guna satu logat sahaja, logat Arab Quraisy. Kerana apa? Rasulullah itu daripada keturunan Arab Quraisy. Dan ini sedikit sebanyaklah cerita sahaja. Ini antara-antaranya. Yang mana contoh penulisan Al-Quran dahulu sebelum dibukukan. Ada yang tulis dekat kulit pokok, ada yang tulis dekat tulang, dekat papan batu dan sebagainya. Maka disekalikan, disatukan menjadi Al-Quran. Dan ini adalah contoh Al-Quran Mushaf Utsmani yang zaman Sayyidina Osman tulis. Kerana zaman Osman memerintahkan untuk dibuat 6 salinan, maka dihantar dekat negara-negara Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Satu lagi untuk diri dia sendiri. Maka ini salah satu yang ditulis pada zaman dahulu. Kalau susun, kalau letak ni lebih kurang satu rupa kita lah. Kalau Quran zaman macam ni, Quran zaman sekarang ni alamatnya korang sampai bila-bila tak hafal surah Yasin. Baca pun tak kerti. Dan seterusnya, selepas 12 tahun Osman Ibn Affan memerintah, berlaku satu konflik besar menyebabkan kematian syahidnya Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka pemerintahan Islam diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Antara sumbangan Sayyidina Ali dalam keadaan pemberontakan berlaku pada zaman Sayyidina Osman, maka ada lebih kurang 3,000 orang memberontak pada waktu tersebut, bahkan lebih. Maka Ali sanggup menerima jawatan sebagai khalifah yang keempat untuk meredakan kekacauan tersebut. Dan Ali juga bijak menghadapi konflik-konflik itu. Ali tak nak lagi ada perpecahan umat Islam. Ali cuba menghapuskan segala pemberontakan yang berlaku, api-api permusuhan yang berlaku. Selain daripada itu, Ali juga memindahkan pusat pemerintahan yang asalnya dekat Madinah. Daripada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, pemerintahan negara Islam berpusat di Madinah. Tapi Ali memindahkan ke Kufah untuk mengelakkan kekacauan. Ini sedikit sebanyak yang mana peta zaman Islam pada waktu dahulu. Yang mana pada zaman Rasulullah SAW, ini adalah negara Islam pada zaman Rasulullah. Sangat besar. Daripada Mekah sini, Madinah dan seterusnya sampailah ke Tabuk, sampailah ke bawah ini, ke Yaman. Zaman Abu Bakar dia penuh dah sampai ke Oman menjadi sebuah negara Islam. Dan pada zaman Umar Al-Khattab menjadi besar lagi, sampailah dekat atas ni Palestin menjadi negara Islam, Mesir menjadi negara Islam. Dan pada zaman Osman Ibn Affan, negara Islam itu sampailah ke Khurasan, ke Iran, sampailah ke bawah Pulau Cyprus, ke Laut Caspian dan sebagainya. Maka ini hebatnya zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rashidin. Maka korang boleh jawab sendiri soalan latihan tersebut. Ustaz rasa cukup setakat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.